Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness, dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga ke hari ini kami telah bantu seramai 1,600 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing yang berkenaan tentang pasal makan nasi, tentang kaitan antara makan nasi dan kegemukan yang ramai orang salah faham, sampai nasi itu menjadi satu benda yang menyebabkan mereka tak nak makan ataupun mereka cuba avoid makan sebabkan mereka takut kalau katakan mereka makan nasi, berat badan mereka akan meningkat. Assalamualaikum, apa khabar Puan Aminah yang baru join Facebook Live kita. Saya harap yang berada dalam Facebook Live kita berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Hari ini kami telah apa khabar? Waalaikumsalam Kak Mi, apa khabar? Alright. Saya nak share sikit berkenaan dengan tentang salah faham orang yang bila mereka cuba nak turunkan berat badan, mereka nak elakkan daripada makan nasi. So, that's why saya rasa tajuk yang saya nak sampaikan pada pagi ini akan banyak memberi impact yang positif, terutamanya kepada mereka yang nak belajar cara turunkan berat badan tanpa produk. So, sekiranya korang rasa apa yang saya cuba sampaikan pada pagi ini akan memberi manfaat kepada ramai orang, okey, boleh tak tekan butang share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Sebab kalau boleh kita nak membantu ramai orang, terutamanya mereka yang cuba nak turunkan berat badan tanpa produk. Waalaikumsalam Puan Zuraini, waalaikumsalam, makasih, selamat pagi. Hai Kak Mi, apa khabar? Alhamdulillah. Puan Aminah, semua alhamdulillah sihat walafiat lah hendaknya. Okey, siapa sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak, dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Kalau dah share, boleh tak komen dah share? Kalau katakan dah share Facebook Live ni, boleh tak komen saya dah share Facebook Live ni? Alright, so sekejap saya nak setting benda sekejap, sebab saya nak buat sesuatu sebenarnya. Saya nak buat sesuatu pada pagi ni. Saya harap korang boleh stay sampai habis. Kan? Saya hampa habis sebab saya nak share sesuatu sikit. Siapa nak satu benda yang best? Boleh tak komen nak satu benda yang best? Alright, alhamdulillah dah setting. Right, saya sebenarnya nak pergi mahala ke Shah Alam, kemudian nak ke mahala ke mana? Ke Batu Cave. Sebenarnya saya tak boleh buat, tapi saya ada surat. Saya ada surat special sikit. Right, boleh tak komen dah ready? Kalau dah ready lah. Boleh tak komen dah ready? Kalau dah ready berkenaan dengan apa yang tajuk yang kita nak sampaikan pada pagi ni. Boleh tak share Facebook Live ni dan komen dah ready? Sebab kalau katakan tak ready, tak gunalah juga saya cerita pumpang-pumpang kan. Alright. Oh ni. Ya. Alright. So, berkenaan dengan kurus, ramai orang yang saya perasan di kalangan student saya especially, yang pada asalnya mereka takut sangat nak makan nasi. Mereka takut sangat nak ambil nasi sebabkan mereka tahu bila mereka makan nasi, berat badan mereka meningkat. Bila mereka makan nasi, insya-Allah mereka akan jadi lebih gemuk. Sebenarnya salah. Terima kasih, waalaikumsalam. Terima kasih kepada Puan Azila dan Puan Aminah yang dah komen ready. Okey, sebenarnya kan nasi ni satu, saya kategorikan dia kepada satu nama. Siapa nak tahu nama dia apa? Asalkan setiap makanan yang keluar daripada tanah, kita boleh makan. Melainkan memang dah dikatakan tak boleh makan. Kalau katakan benda tu beracun ke, sebab sesetengah cendawan ada masalah boleh dapat masalah keracunan makanan. Waalaikumsalam Puan Sushira, apa khabar? Bermaksud, setiap makanan ataupun setiap benda yang tumbuh ataupun keluar daripada tanah kita boleh makan. Asalkan benda tu memang halal lah. Itu satulah. Kemudian bila kita cuba tengok kat sini, beras ataupun nasi ni memang dia keluar daripada tanah. Cuma kenapa sebenarnya ramai orang takut nak makan nasi bila mereka nak turunkan berat badan? Jawapan dia satu, sebabkan mereka takut bila mereka makan nasi berat badan mereka meningkat. Memang ada betulnya. Walau bagaimanapun, kalau katakan kita dapat faham beberapa konsep. Konsep portion control. Konsep portion control, nak kawal sukatan. Kalau katakan kita dapat kawal sukatan, kawal portion, insya-Allah benda ni tidak akan ada masalah. Waalaikumsalam Puan Ida Osman. Lama tak nampak Puan Ida Osman. Alright. So itu adalah satu benda yang saya nak sampaikan kat sini. Portion control. Tetapi kenapa sebenarnya makan nasi putih, especially makan nasi putih itu menyebabkan orang jadi lebih gemuk, dan itu dah jadi satu popular belief, satu kepercayaan yang agak popular di kalangan mereka yang nak turunkan berat badan. Nak makan, jangan makan nasi. Kalau nak senang kurus, jangan makan nasi.
sebenarnya kita boleh makan nasi. Dan ini yang saya nak ajar. Saya nak bagi tahu kepada you all macam mana kita boleh makan nasi hari-hari, makan nasi pada waktu tengah hari dan malam, dan kita masih lagi boleh turunkan berat badan. Siapa sini nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Sebab saya nak sampaikan satu benda ni yang insyaAllah akan memberi manfaat kepada orang, dan kita nak sebarkan manfaat ni kepada lebih ramai lagi orang supaya lebih mudah nampak lah kita ni progress berat badan kita. Terima kasih kepada komen nak tahu. Right. Good morning Puan Elsina. Right. So nak tahu jawapan di sini, badan kita memerlukan tenaga. Dan memang tidak dinafikan nasi putih itu akan memberikan tenaga kepada kita on the spot. Bermaksud apa yang kita makan nasi itu dia akan tukarkan kepada tenaga tu dalam masa yang lebih singkat, lebih cepat. Masalah ramai orang, nombor satu, okay, take note benda ni betul-betul. Masalah ramai orang nombor satu adalah mereka tak faham berapa banyak keperluan tenaga mereka sehari. Bila mereka tak faham berapa banyak keperluan tenaga mereka sehari, mereka main makan je tanpa ada sebarang kawalan sukatan. Boleh faham tak? Saya jarang makan nasi pun gemuk, turun naik jap. Kan? Waalaikumsalam Kak Ana, apa khabar? Okey, so maksud saya begini kalau kita faham konsep tenaga dalam badan, bermaksud kita boleh makan makanan yang kita suka dan kita boleh makan nasi hari-hari walaupun sebenarnya kita sedang mengalami masalah berat badan. Ramai di kalangan student saya nak bagi contoh sikit, boleh tak? Boleh tak kalau katakan saya nak bagi contoh sikit? Macam salah seorang daripada bekas student saya, dia mempunyai satu amalan diet selama 1 tahun tak makan nasi, and dia tak turun sangat berat badan dia. Tapi lepas dah follow cara kita, follow meal plan daripada kita, apa yang berlaku kepada dia, dia punya berat badan mula turun. Dan dah makin lama makin turun, makin lama makin susut, dan badan dia rasa lebih bertenaga. Dulu masa tak makan nasi, diet tak makan nasi, badan dia rasa lemah, rasa lesu dan sebagainya. Siapa sini yang pernah cuba diet tak makan nasi? Boleh tak komen saya pernah cuba diet tak makan nasi dan dia rasa badan dia sangat-sangat lesu, badan dia rasa sangat-sangat tak bermaya, terutamanya bila waktu petang macam tu dia rasa nak tidur. Dan kemudian dia akan rasa macam craving benda-benda manis. Nombor 3, dia akan rasa macam susah nak berfikir. Dia macam susah sangat nak berfikir tu maksudnya dia rasa macam itulah kereta kan zaman sekarang. Bila kita dah bagi signal, dia masa tu lah dia nak masuk cocok-cocok. Sedih nama je. Dah aku nak masuk agak. Alright. Hai Puan Zara Syah, apa khabar? Alright, so maksud saya begini, bila kita faham keperluan tenaga kita, kita boleh makan apa saja. Next soalan dia adalah makanan yang macam mana yang sesuai untuk keperluan tenaga kita. Setakat ni tidak ada sebarang makanan yang tak sesuai kepada diri kita untuk kita turunkan berat badan, melainkan kalau kita ada sebarang penyakit. Dan bila kita ada sebarang penyakit, masa itulah sebenarnya kita kena faham yang seolah-olah ada sesetengah makanan kita boleh makan, ada sesetengah makanan yang kita tak boleh makan. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Contohnya macam orang yang ada masalah kencing manis, dia tidak digalakkan untuk makan benda manis. Untuk orang yang tak ada masalah kencing manis dan cuba nak turunkan berat badan, dia boleh makan benda manis. Boleh faham tak? So, kita masih lagi boleh makan makanan kegemaran kita kalau kita nak turunkan berat badan. Terima kasih kepada Puan Zurani Ajmain yang komen faham. Saya tapi tak rasa lesu. Okay, tak apa. Baca komen jap. Macam manja. Manja? Macam mana? Alamak, tak nampak komen dah terlepas. Sorry Baca komen jap. Faham? Okay, Alhamdulillah. So, terima kasih kepada yang komen. Macam ni, saya nak bagi tahu sikit something, boleh tak? Saya nak bagi tahu satu benda special untuk you all. Memandangkan korang committed, memandangkan korang komen dan sebagainya. Saya nak bagi satu benda yang akan mengubah hidup kita semua. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni? Saya nak bagi tahu pada hari Sabtu ni, 31 Julai 2021 jam 2 petang sampai ke 3 petang, kita akan melakukan satu event, nama dia adalah Zero to Slim Fit. Event ni saya akan tunjukkan 3 kunci besar macam mana kita boleh turunkan berat badan dengan makan apa sahaja. Kita boleh turunkan berat badan walaupun sebenarnya kita makan nasi, kita boleh makan kek. Macam mana kita boleh turunkan berat badan dengan makan makanan kegemaran kita. Siapa kat sini yang nak join webinar ni bernilai